pelajar, guru, pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para juri yang arif lagi saksama, rakan-rakan seperjuangan saya dan seterusnya para penonton yang intelek lagi berwawasan. Nama diberi ialah Muhammad Faris Syakirul Berosmani daripada K2A6 Pelajar Kolej Matrikulasi Johor. Tajuk asita saya pada pagi ini ialah pembelajaran online meminggirkan kawasan pedalaman. Baiklah, marilah kita membuka hujah dengan minda kelas pertama dengan memulakan dengan pendefinisian. Menurut artikel Kenal Pengetahuan, pengertian pembelajaran online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media komputer atau perati pintar serta sebuah jaringan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, meminggirkan dapat didefinisikan sebagai mengesampingkan atau mengetepikan. Manakala menurut artikel Tata Bahasa Mudah, pedalaman bermaksud kawasan yang terpencil atau daerah yang jauh daripada perhubungan dan kemudahan. Pada Mac yang lalu, Perdana Menteri kita yang ke-7, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, menyebabkan sistem pembelajaran kita telah bertukar daripada bersemuka kepada maya. Dengan itu, pelajar harus menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain-lain sebagai alternatif demi meneruskan pembelajaran. Saya di sini sangatlah menyokong dengan penyertaan di mana bahawa pembelajaran online sememangnya telah meminggirkan kawasan pedalaman daripada meneruskan aktiviti pembelajaran. Isi saya yang pertama ialah terdapat masalah capaian internet di kawasan pedalaman menyebabkan e-pembelajaran terbentur. Menurut Sinar Harian 16 April 2020, Pensyarah Pusat Pengajian Sosiologi Pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Anwar Ahmad berkata bahawa pembelajaran berdepan kekangan utama iaitu tiada capaian internet dan juga lemah. Meskipun Jabatan Statistik Negara pada 2019 menunjukkan 90.1% isi rumah mempunyai capaian internet, beliau berkata perangkaan itu hanyalah sekadar atas kertas kerana isu internet tidak stabil terutama pada waktu puncak sangat kritikal. Banyak kawasan di negara ini yang capaian internet masih tidak stabil, malah perbezaan capaian internet di bandar dan di luar bandar sangat ketara. Misalnya, jika diteliti data rasmi Jabatan Statistik Negara terbukti sejak 2016 tiada langsung penambahbaikan capaian internet di kawasan luar bandar dan bandar antara 2014 hingga 2016. Pada 2018, jurang agian internet antara bandar dan luar bandar ialah 70 bernisbah 30 dan ianya adalah satu nisbah yang sangat ketara. Jika e-pembelajaran dilaksanakan, pasti memberi kesan kepada jurang pencapaian akademik pelajar di bandar, luar bandar dan pendalaman. Selain itu, menurut Berita Harian 8 Mei 2020, sebanyak 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar, komputer ataupun perati mudah alih untuk memastikan sesi pembelajaran dalam talian berjalan dengan lancar sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fasa keempat sejak dikuatkan kuasa pada 18 Mac. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Misrin Radin berkata ketiadaan kemudahan itu terutama dalam kalangan pelajar di luar bandar dan pedalaman negeri ini menjadikan pelaksanaan sesi pembelajaran dalam talian begitu mencabar buat guru-guru. Bercakap kepada Bernama, Misrin berkata daripada data dikumpulkan, kira-kira 98% guru Sabah sebenarnya bersedia melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam talian memandangkan masing-masing mempunyai kemudahan wifi, data internet dan gadget diperlukan kerana biasanya dijalankan di makmal komputer sekolah. Walau bagaimanapun, cabaran mengendalikan sesi pembelajaran dalam talian kekal wujud kerana pelajar terpisah dengan kemudahan di sekolah memandangkan mereka perlu menyertai sesi pembelajaran di rumah. Rumusan yang saya dapat berikan ialah ketiadaan internet kepada anak-anak murid ini di kawasan pedalaman untuk pembelajaran telah merencatkan pembelajaran secara maya bersama guru. Oleh itu, jika tiada tindakan yang dilakukan, ia akan diskriminasikan para pelajar di kawasan pedalaman kerana ia telah menjegat mereka daripada meneruskan pembelajaran secara talian. Isi saya yang kedua ialah kebanyakan murid masih lagi tidak mempunyai perati pintar untuk meneruskan aktiviti pembelajaran secara maya. Menurut Harian Metro 22 Julai 2020, Kementerian Pendidikan mengakui wujud jurang digital dalam kalangan murid luar bandar
untuk mengikuti pembelajaran dalam talian sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin berkata, ia kerana sebahagian murid tidak memiliki peranti bersesuaian bagi membolehkan pembelajaran dapat diikuti dengan berkesan. Hasil kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara dalam talian yang dilaksanakan Kementerian antara 28 Mac hingga 2 April lalu, terdapat juga murid yang memiliki lebih daripada satu peranti bagi kegunaan pembelajaran secara dalam talian. Kajian hasil kesediaan murid membabitkan 670,118 responden terdiri daripada ibu bapa kepada 893,331 murid, yang mana 6% murid mempunyai komputer peribadi, 93% memiliki komputer riba, 5.8% memiliki tablet dan 46.5% memiliki telefon pintar. Namun, terdapat 36% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara talian. Sebagai contoh, Dr. Misrin Radin berkata, bagi mengharungi permasalahan ketiadaan telefon pintar di kawasan pendalaman, antara langkah pertama yang telah diambil ialah guru-guru terpaksa menghantar bahan pembelajaran seperti buku teks, buku kerja dan lembaran kerja ke rumah pelajar atau ke pusat transit seperti rumah ketua kampung supaya pelajar-pelajar yang tidak memiliki kemudahan gadget ini tetap dapat mengikuti pembelajaran. Di samping itu, menurut artikel harian Metro 7 April 2020, Yayasan YTL dengan kerjasama YTL Communication menawarkan telefon pintar secara percuma kepada pelajar sekolah kerajaan dari keluarga B40 yang tidak memiliki telefon pintar atau peranti mudah alih bagi sesi 2020. Yayasan YTL amat memahami kesukaran yang dilalui kebanyakan keluarga di Malaysia, terutama mereka dari keluarga B40 ketika dunia dan negara kita sedang menghadapi ujian berat berikutan penularan wabak COVID-19. Konklusinya yang kita dapat berikan adalah bahasanya peranti pintar adalah satu medium penting dalam pembelajaran online, namun perkara ini tidak dapat ditunaikan kepada sebahagian ibu bapa kepada anak-anak mereka kerana hidup mereka seperti kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk kita membantu anak-anak ini untuk mereka mencapai ke menara gading. Sebagai penutup bicara pada hari ini, saya amatlah bersetuju terhadap kenyataan di mana pembelajaran online amatlah meminggirkan kawasan pedalaman kerana status internet yang lemah dan keperluan gadget menjadi faktor utama pembelajaran secara maya tidak dapat dilakukan di kawasan pedalaman. Maka dengan itu, kita harus berganding bahu bagai awu dengan tebing agar kita dapat memastikan setiap generasi mendapat pendidikan yang sewajarnya. Roti dihidang bersama kaya, dijamah keluarga di waktu pagi. Tamatlah sudah tugasan saya. Harap kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya, Muhammad Faizal Kirobero Semadi. Jumpa lagi.